iaitu kategori sekolah rendah, kategori sekolah menengah dan juga pengajian tinggi yang melibatkan pelajar IPTA, IPTS dan juga politeknik. Yang ketiga ialah bilangan perkataan. Bilangan perkataan bagi sekolah rendah 250 hingga 350 patah perkataan. Untuk sekolah menengah 350 hingga 500 patah perkataan dan pengajian tinggi 500 hingga 750 patah perkataan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kriteria penilaian penulisan kreatif. Kriteria pertama, dari segi tema, tema ialah idea yang perlu ada dalam setiap penulis. Adakah cerita yang akan anda semua tulis mematuhi tema yang telah ditetapkan? Yang kedua, latar, iaitu latar masa, tempat atau masyarakat. Adakah latar berlaku sangat jelas atau sebaliknya? Yang ketiga, iaitu pelaku atau tokoh. Adakah watak atau pelaku dalam cerita digambarkan dengan sangat jelas? Yang kelima, solusi atau resolusi. Yang keenam, dialog. 7, organisasi. Adakah susunan cerita dikarang dengan baik? Nombor 8, creativity. Nombor 9, mekanis yang melibatkan aspek kesalahan bahasa di mana penulis perlu meminimumkan kesalahan mekanis agar tidak mengganggu keseluruhan jalan cerita. Yang ke-10, sudut pandangan, iaitu cara penulis mempersembahkan cerita. Sebarang persoalan berkaitan dengan sesi pada hari ini, anda boleh menulis chat ataupun soalan di ruangan chat dan sesi soal jawab akan dijalankan selepas ini. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai apakah itu penulisan kreatif. Penulisan kreatif ialah penulisan yang tidak bersifat akademik atau teknikal, di mana penulisan kreatif digambarkan atau didefinisikan sebagai buah fikiran, perasaan, imajinasi dan daya kreativiti penulis. Ini bermaksud penulisan kreatif mengutamakan daya imajinasi penulis untuk menarik pembaca melalui hasil penulisan yang dihasilkan. Seterusnya, saya akan menerangkan kepada anda berkaitan tentang bentuk penulisan kreatif. Bentuk penulisan kreatif terbahagi kepada dua, iaitu prosa dan puisi. Prosa ialah hasil penulisan yang mengandungi fikiran pengarang dan tidak mempunyai irama. Manakala puisi ialah jalinan fikiran pengarang yang biasanya digubah dalam bahasa yang indah dan tidak mematuhi hukum tata bahasa.
Antara contoh prosa ialah novel, cerpen, puisi pula ialah pantun, syair dan sajak. Kesemua bentuk-bentuk ini mempunyai perbezaan yang tersendiri. Sebagai contoh, bentuk pantun, satu rangkap pantun mempunyai 4 baris ayat, okay, di mana 2 ayat yang pertama dikenali sebagai pembayang, manakala 2 ayat yang kedua ialah maksud pantun. Pantun juga mempunyai rima iaitu di akhir bahagian pantun iaitu AB dan AB. Seterusnya, okey, ini ialah bahagian yang akan saya ulas untuk hari ini iaitu cara ataupun bagaimana untuk menulis karya kreatif dengan baik. Penulisan yang baik sebenarnya lahir daripada garapan atau gabungan idea yang menarik. Susunan jalan cerita yang menarik akan dapat mengikat pembaca untuk membaca hasil penulisan seseorang. Semua orang sebenarnya boleh menulis, okey? Cuma kita mempunyai perasaan takut untuk menulis. Percayalah, sebenarnya kita semua boleh menulis. Kita telah mula menulis sejak zaman sekolah, okay, di mana pada sekolah rendah atau sekolah menengah kita telah dibimbing untuk bagaimana untuk menulis sebuah karangan. Itu sebenarnya juga ialah satu penulisan kreatif. Ataupun kalau kita lihat, kita ambil contoh jika kita dalam keadaan marah, ingin meluahkan sesuatu. Kita meluahkan perasaan di Facebook, Instagram ataupun status WhatsApp kita luahkan, kita tulis dalam keadaan marah. Sebenarnya luahan itu juga sebenarnya boleh jadi idea atau ilham kepada anda untuk menjadikan sebuah cerita yang menarik. Berbalik ke semula kepada bagaimana untuk menulis. Okey, ada beberapa langkah ataupun perkara yang anda boleh ikuti. Okey, yang pertama, kenali tema dan tajuk. Kedua, kerap membaca. Ketiga, imajinasi dan rasional. Keempat, kuasai ilmu tata bahasa. Kelima, teknik 5 deria. Keenam, teknik show, don't tell. Baiklah, mari kita lihat satu persatu. Apakah itu tema? Tema ialah idea ataupun persoalan yang terdapat dalam sesebuah karya yang dihasilkan atau diungkap oleh seseorang penulis. Penulisan kita perlulah berlandaskan tema yang telah ditetapkan. Dalam pertandingan ini terdapat 3 tema yang ditetapkan iaitu perpaduan dan kesejahteraan sejagat, okay, iaitu seperti norma bahasa, kesihatan, permuafakatan, kaum, etnik, keamanan dan keharmonian dan hak asasi manusia. Tema yang kedua ialah warisan dan budaya, di mana anda semua boleh menghuraikan, okay, berkaitan pakaian, makanan, permainan tradisional, perayaan dan majlis perayaan, kraf tangan, bahasa, seni bina dan aspek kesenian. Tema yang ketiga ialah sains dan teknologi. Yang pertama, teknologi maklumat, revolusi perindustrian, inovasi, reka cipta, kehidupan masa hadapan, komunikasi digital. Baiklah. Yang kedua, okey, ialah anda semua perlu kerap membaca. Untuk dapatkan idea sebelum kita menulis, kita perlu banyak membaca. Ramai penulis yang berjaya memberi nasihat 5 perkara. Yang pertama, membaca. Kedua, membaca. Ketiga, membaca. Keempat juga membaca. Yang kelima, barulah menulis. Okay, bacalah walau sekadar muka surat sehari. Lama-lama anda akan dapat apa yang anda inginkan.
Okey, saya ambil contoh, satu contoh iaitu sastrawan negara kita, Datuk Samad Said misalnya, beliau akan membaca berpuluh-puluh buku setiap tahun, bahkan ada buku yang akan diulang baca setahun beberapa kali. Okey? Okey, untuk yang pertama, untuk dari segi membaca yang pertama, apa yang boleh saya huraikan di sini berkaitan dengan ialah anda perlu membaca karya penulis lain. Okay. Untuk mendapatkan idea atau plot cerita yang segar dan unik, kita perlu membaca karya penulis-penulis lain. Ataupun penulis-penulis yang terkenal ataupun buku-buku bestseller. Contoh kalau peringkat kanak-kanak, peringkat remaja contoh, kita ada penulis seperti saudari Aiman Sarah yang sangat terkenal dalam kalangan pelajar sekolah menengah. So bacalah karya-karya hasil buah fikiran penulis ini dan anda akan dapat sedikit sebanyak input yang berguna dalam karya beliau. Seterusnya ialah membaca untuk menambah pengalaman. Biasanya bila kita dah baca, kita akan dapat banyak pengalaman. Daripada pengalaman tersebut, kita akan lahirkan sebuah penulisan yang baik. Kerana kadang-kadang jalan cerita seorang penulis itu ialah berkaitan dengan diri mereka sendiri. Yang ketiga ialah membaca untuk menambah kosakata. Bila kita banyak membaca, akan banyak lagi mempelajari banyak kosakata yang baharu, yang sebelum ini kita tak tahu, yang mungkin akan menambah pengetahuan kita. Yang ketiga, imajinasi dan rasional. Imajinasi di sini bermaksud daya khayal seseorang, di mana penulis ataupun kita, anda perlu membawa pembaca masuk ke dalam dunia imajinasi penulis. Contoh kalau kita nak cerita mengenai sebuah kemalangan. Contoh saya ambil dekat sini, kemalangan yang melibatkan seorang pemandu mabuk melanggar seekor lembu. Anda boleh memasukkan imajinasi untuk membuatkan cerita anda lebih menarik, seperti keadaan jalan raya yang sesak sehingga 5 kilometer. Mangsa mengalami kecederaan parah seperti kakinya patah, mukanya penuh darah, darah tersembul-sembul keluar dan pemandu tercampak keluar dari kenderaan. So, imajinasi anda ini akan dapat menarik pembaca membaca karya anda. Yang kedua ialah penulis perlu bijak mencipta plot cerita di luar kotak pembaca bagi menarik minat pembaca. Anda penulis ataupun anda perlu hasilkan satu cerita yang ada klimaks yang di luar jangkaan pembaca. Selalunya saya akan cakap kita perlu hasilkan sesuatu apa yang pembaca nak, bukan yang kita nak. So ini yang sebenarnya akan mengikat pembaca terhadap penulisan kita. Yang ketiga, ialah sifat rasional diperlukan agar sesuatu itu tidak dicorakkan secara keterlaluan. Kat sini bermaksud, saya berbalik semula pada contoh tadi pemandu mabuk melanggar lembu tadi tu. Kat sini walaupun saya kata kita perlu letakkan imajinasi, kita perlu ada sifat rasional di sini. Janganlah tiba-tiba anda mengeluarkan imajinasi, anda tulis, anda berkhayal sehingga anda membuat cerita lembu itu melanggar masa kemalangan atau lembu itu keluar cekak pinggang dan mentertawakan mangsa. So ini ialah imajinasi yang dikatakan tidak rasional lah. Aspek yang keempat ialah kuasai ilmu tata bahasa. Ada dua aspek yang saya tekankan di sini, iaitu morfologi dan sintaksis. Morfologi melibatkan pemilihan diksi ataupun kata yang perlu tepat mengikut konteks anda lah. Contoh, dalam cerpen, kalaulah anda nak menulis tentang cerpen bertemakan kesihatan, tadi ada tema kesihatan kan? Contoh iaitu COVID-19, anda perlu menggunakan perkataan-perkataan yang tepat yang berkaitan dengan tema anda, seperti virus, pelitup muka, pandemik, positif, SOP dan lain-lain. So perkataan-perkataan ini yang anda
perlu guna pakai. Seterusnya ialah sintaksis. Sintaksis lebih melibatkan kepada pemilihan ragam, jenis dan bentuk ayat yang digunakan. Contoh, kebanyakan karya kreatif menggunakan ayat songsang atau ayat pasif untuk mewujudkan satu jalan cerita yang menarik. Kerana ada beberapa teknik yang akan anda pelajari selepas ini, iaitu yang memerlukan penggunaan ayat-ayat pasif dan songsang lah. Tapi untuk penulisan sekolah rendah, selalunya saya akan galakkan anda menulis penggunaan ayat yang ringkas dan tidak melirik-lirik, agar lebih difahami oleh pembaca. Seterusnya ialah teknik 5 deria. Teknik ini ialah salah satu teknik yang digunakan oleh hampir keseluruhan penulis. Yang pertama dari aspek deria, penglihatan, pendengaran, sentuhan, bau dan rasa. Di mana bila kita menggunakan teknik 5 deria ini, penggunaan ini boleh memberikan kesan visual dan audio atau pandang dengar kepada pembaca, di mana pembaca akan cuba bayangkan apa yang mereka lihat, dengar, sentuh dan alami. Contoh kat sini saya beri, kalau kita lihat contoh ekornya kelihatan bergerak-gerak seperti meminta sesuatu. Kita dapat lihat yang sebenarnya ini ekor kucing. Yang kedua ialah miau miau miau, si comel berbunyi. Apa yang kita dengar, kita tulis semula. Yang ketiga, saya segera mengambilnya dan menggosok-gosok bulunya yang putih dan halus itu. So kita menggunakan deria sentuhan. Ataupun dalam contoh yang paling mudah, dia kita tengok sesuatu makanan itu sedap. Kita dalam bahasa yang mudah kita akan cakap makanan itu sedap. Tapi dalam bahasa yang melibatkan deria, kita akan kata bahawa makanan itu ataupun aroma makanan itu menusuk hidung dan sekaligus membuka selera saya. Lalu saya menikmatinya sambil ataupun sehingga menjilat jari. So inilah penggunaan teknik deria. Ini ialah antara aktiviti yang anda boleh lakukan. Anda boleh lihat gambar yang diberikan, kemudian anda kenal pasti apakah deria-deria yang anda boleh gunakan untuk menghuraikan atau menjelaskan tentang gambar ini. Teknik yang teknik yang keenam ialah teknik show, don't tell. Teknik ini merupakan salah satu strategi menulis yang mampu menarik pembaca. Ini merupakan salah satu teknik yang popular juga. Namun apakah sebenarnya show not tell? Maksudnya dekat sini ialah jangan beritahu tapi kita kena tunjuk macam mana. Pertama sekali, anda perlu faham apakah perbezaan antara tell dan show. Tell ini lebih bersifat abstrak dan tidak melibatkan pembaca. Tapi show ini bersifat lebih konkret dan melibatkan pembaca, di mana show memerlukan pembaca untuk olah apa yang disampaikan oleh penulis. So, maksud dekat sini maksudnya pembaca kena tafsir ataupun mengalami sendiri apa yang disampaikan oleh penulis. So bagaimana cara untuk kita show? Yang pertama, anda perlu membuat gambaran secara terperinci. Anda perlu membayangkan situasi tersebut. Kalau anda lihat contoh yang saya berikan ini, dengan tell anda nyatakan mungkin rumah itu besar, rumah itu cantik. Tapi dengan show anda boleh menghuraikan atau menjelaskan bagaimanakah, apakah yang dikatakan rumah itu cantik. Mungkin dari segi keluasannya, dari segi seni bina, dari segi kalau kita lihat kat luar ada kolam renang, ada pagar yang sangat menarik. So ini dikatakan sebagai show. Untuk teknik show dan show don't tell ini, anda perlu menggunakan 5 deria panca indera anda tadi.
Okey, ini contoh yang saya berikan. Anda tengok Tel, dia marah. Tapi kalau saya kata dia show, macam mana dia show? Dia tunjuk. Okay, tunjuk, dia expresskan macam mana dia marah. Okay, jeritan suaranya kuat sambil matanya terbeliak, dahinya berkerut-kerut dan nafasnya turun naik. Tangannya digenggam kuat, lalu dia berjalan sambil menghentak-hentak kakinya. Saya pasti ketika saya baca ni anda juga sedang mengimajinasikan situasi tersebut. Inilah dikatakan sebagai teknik show. Okey. Uh, Seterusnya, okey, saya akan menerangkan okey tentang proses penulisan kreatif. Ada beberapa proses yang anda boleh ikuti atau anda jadikan sebagai garis panduan sebelum semasa anda ingin menulis. Yang pertama, dari segi idea atau ilham, idea ini muncul dalam fikiran seseorang secara tiba-tiba. Kadang-kadang kita tak sedar ataupun kita tak boleh duga bila kita akan dapat dalam kenderaan atau ketika kita berbual dengan rakan-rakan, ketika kita sedang menunggu bas ataupun kadang-kadang ketika kita sedang mandi. So ini kadang-kadang idea tu datang. Apa yang perlu kita lakukan ialah sebagai seorang penulis atau orang yang mahu menulis, okay, kita perlu bawa pen dan buku catatan ke mana sahaja kita pergi. Bila kita dapat idea itu, cepat-cepat kita tulis kerana biasanya idea ini datang kemudian hilang dengan sangat cepat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dalam mungkin dari sekarang ni zaman dah maju, teknologi dah tinggi, apa yang anda boleh lakukan Okey, kepada semua Assalamualaikum kepada semua peserta, tunggu sebentar kita sedang buat ujian dari segi teknikal. InsyaAllah kita akan sambung sebentar lagi.
mohon maaf kepada semua peserta. Ada sedikit masalah teknikal dari sudut network. Jadi kita tunggu sebentar ya. Kita akan sambung bila semuanya dah stabil. Okey. Baik, sementara kita sedang menunggu dari segi teknikal, boleh dengar suara cikgu kalau boleh klik respon okey ataupun angguk. Nampak Syami angguk tu maknanya dengar tu. Terima kasih Syami, semalam Syami pun ada, Sri Laila pun semalam ada, Putri Dahlia pun ada. So thanks you all sebab join. Okay, so by the way, ada beberapa perkara yang cikgu nak sampaikan sebab semalam pun selepas kita buat perkongsian ada ramai yang tanya macam mana kalau dia hanya ada satu iPad dan sebagainya, kalau tak ada iPad macam mana. Okay, so pertandingan ni adalah creative writing ni, penulisan kreatif ni, kenapa kita memerlukan iPad, sebab bengkel-bengkel selepas ni kamu akan menggunakan Pages untuk menghasilkan EPUB. File yang kamu nak hasilkan nanti adalah EPUB. Dia adalah buku interaktif. Okay, buku interaktif semasa bengkel. Ketiga nanti kami akan mula kongsikan kepada anda bagaimana sampel, sebab ramai yang dah tanya macam mana sampel buku interaktif tu. So dia sangat-sangat menarik lah. Kita akan kongsikan kepada anda nanti bermula bengkel ketiga. Jangan lupa pada bengkel ketiga nanti kami akan kongsikan sampel dia lah, macam mana nak buat buku interaktif book tu. Okay, so cikgu dah nampak dah ada slide. So presenter, boleh show me? Dah nampak dah tu slide? Nice. Ialah anda bila anda dapat idea tu, anda terus buka telefon anda terus rekod suara menggunakan telefon bimbit anda. So inilah cara bagaimana anda untuk mendapatkan idea. Yang kedua ialah kajian dan catatan. Okey, idea yang anda dapat itu ataupun ilham yang anda dapat itu perlu dikembangkan melalui kajian. Okey, apa kajiannya? Ialah pembacaan. Okey, tadi saya kata kerap membaca kan. So anda aplikasikan semula di bahagian sini. Penulis ataupun anda, okey, perlu banyak membaca kerana membaca akan memberikan anda banyak pengalaman, akan memperkayakan kosakata anda dan juga mewujudkan gaya bahasa penulisan anda. Okey? Bila anda dah mula membaca, dah dapat apa yang anda inginkan, okey, anda boleh mula menulis. Okey, anda tulislah apa sahaja walaupun satu perenggan, walaupun hari ini anda tulis satu perenggan, kemudian anda rasa anda tak boleh nak tulis, tak ada mood, tak dapat apa-apa idea, anda letak tepi. Okey, keesokan harinya anda ambil dan sambung semula penulisan anda. Okey, percayalah kalau setiap hari anda menulis, akhirnya anda akan dapat apa yang anda inginkan. Yang keempat ialah penyuntingan. Okey, penyuntingan dekat sini bermaksud pemurnian. Okey, bukanlah kita nak buat editing. Okey, tapi apakah yang dikatakan sebagai penyuntingan ialah sebagai seorang penulis, okey, ataupun anda sendiri perlu membaca karya anda berkali-kali untuk memastikan anda telah berjaya mengungkap apa yang anda hendak sampaikan. Maksudnya anda dah berjaya tulis apa yang anda rasa anda nak tulis. Okay, biasanya bila kita tulis kali pertama, kita tak nampak. Mungkin ada bahagian-bahagian yang tertinggal ataupun ada yang kita rasa tak sampai. Okay, bila kita baca, kita rasa kita sendiri sebagai seorang penulis tak faham. So itulah sebabnya kita perlu membuat pemurnian. Okay, iaitu baca karya sendiri. Yang kedua, semasa anda membaca itu, anda juga boleh menyemak kesalahan
ejaan. Okay, kerana kadang-kadang kita sendiri tak sedar semasa kita menulis kita melakukan kesalahan ejaan. Okey, apa yang anda boleh lakukan juga ialah minta orang lain baca karya anda. Okey, dan minta mereka beri pandangan. Jangan malu, jangan segan. Okey, minta bantuan rakan, guru, ibu bapa. So, mereka semua akan bantu anda untuk menghasilkan satu penulisan yang baik. Okey, slide saya yang terakhir, ialah lebih kepada sekadar renungan bersama lah. Nasihat apa yang anda perlukan semasa anda ingin menulis. Yang pertama, anda perlu asah bakat anda. Sebenarnya, bakat ini memang ada orang kata bakat ini adalah anugerah yang Maha Esa. Tetapi percayalah sebenarnya kalau ada bakat tapi kita tak hargai atau kita tak contoh bakat tu, ia tidak akan menjadi apa-apa. Kerana bakat ini saya umpamakan sebagai sebiji biji benih. Di mana yang kita perlu siram, kita perlu jaga, kita perlu semai. Kalau kita tak buat apa-apa, tak akan tumbuh. Itulah bakat. Ada juga penulis yang sebenarnya tak lahir dengan bakat, tetapi kerana mereka ingin menulis, mereka mencuba, mereka kerap membaca dan proses itu terjadi secara semula jadi. Ini yang dikatakan sebagai asah bakat. Yang kedua ialah kerap membuat latihan menulis. Bila kita mula menulis sedikit demi sedikit, lama-lama bila kita rajin, kita tekun, kita akan dapat apa yang kita nak. Kita akan dapat gaya bahasa tu. So, secara tidak langsung, bila kita mula sedikit demi sedikit, lama-lama kita akan jadi sangat teruja untuk menulis. Yang ketiga, ialah tidak meniru atau plagiat. Walaupun tadi saya katakan kita kena membaca karya penulis lain, tetapi tidak bermaksud kita perlu tiru. Kat sini saya nak tekankan bahawa setiap orang ada skill ataupun gaya penulisan yang tersendiri. Jadi jangan takut untuk menulis mengikut gaya anda. Jangan sesekali anda copy dan paste hasil penulisan orang lain ataupun idea orang lain masuk ke dalam penulisan anda. Yang keempat, jangan menulis kerana terpaksa. Ini lebih kepada pesanan terhadap mungkin ibu bapa, guru-guru. Jangan paksa para pelajar menulis. Maksud dekat sini, jangan paksa mereka tulis apa yang mereka tak tahu. Kerana ini akan membantutkan proses imajinasi dan kreativiti mereka. Biarkan pelajar membimbing ataupun mengembangkan idea mereka sendiri. Jangan pilih topik atau tajuk untuk mereka. Biarlah mereka berimajinasi secara bebas. Bila pelajar dapat kuasai topik ataupun dapat memahami apa yang mereka mahu tulis, mereka pasti akan dapat susun dan sekaligus hasilkan cerita yang sangat menarik. Untuk yang terakhir, saya nak pesan, sekiranya anda dah menulis, anda dah buat latihan, sertailah pertandingan. Seperti apa yang kita terangkan pada hari ini, cuba ataupun cabar diri anda untuk sertai mana-mana pertandingan. Jangan takut untuk mencuba kerana apabila kita menulis, kita sertai pertandingan, sebenarnya kita dapat menilai tahap kebolehan diri dan kita dapat memperbaiki hasil penulisan kita. Baiklah, saya tinggalkan anda semua dengan kata-kata daripada Buya Hamka. Jangan takut gagal kerana orang yang tak pernah gagal hanyalah orang yang tidak pernah melangkah, iaitu orang yang tidak pernah cuba menulis. Sekian saja daripada saya serahkan kepada Cik Atira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan saya, Atira Najwa binti Zakaria untuk sesi seterusnya. Anda tak tahu bagaimana ingin menulis?
anda ingin menang pertandingan menulis, apakah yang ingin ditulis? Jadi mari kita tahu dalam elemen penulisan kreatif. Jom. Baiklah, antara elemen penulisan kreatif ialah tema yang telah diterangkan oleh Puan Ain sebelum ini. Kemudian, plot dan binaan plot, watak dan pewatakan, latar, teknik plot, sudut pandangan dan juga komponen sastra. Jadi, mari kita pergi satu persatu. Baiklah, pertama ialah plot dan binaan plot. Plot ialah sesuatu yang menghubungkan peristiwa-peristiwa dalam sesebuah cerita. Jadi, apabila anda ingin menulis sesuatu karya, anda perlulah mempunyai plot terlebih dahulu supaya cerita anda dapat ditulis dengan baik dan juga mematuhi aspek dalam penulisan kreatif. Pertama ialah permulaan. Apakah itu permulaan? Dalam permulaan, penulis bolehlah memperkenalkan watak, latar dan juga suasana penulisan. Seterusnya, pergi kepada perkembangan cerita. Dalam perkembangan cerita, berlakunya perkembangan plot yang mana mengakibatkan perumitan cerita. Dan apakah itu pula perumitan cerita? Perumitan cerita ialah keadaan sebelum pergi kepada klimaks. Dan selepas klimaks, kita ada peleraian yang mana peleraian merupakan kesimpulan daripada sesebuah cerita. Walau bagaimanapun, untuk penulis yang telah berpengalaman, mereka bolehlah menulis dan membina plot mereka tersendiri. Tetapi jika anda penulis yang baru ingin mula menulis, maka saya sarankan ikutlah plot yang diletakkan ini. Seterusnya, kita lihat apakah itu pula contoh plot daripada cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Untuk peringkat permulaan, anda bolehlah menulis sejak ketiadaan ayah dan ibu kandungnya, Bawang Putih tinggal bersama ibu tirinya, Mak Kundur dan adik tirinya Bawang Merah. Mereka sangat benci akan Bawang Putih. Dia sering dimarahi dan disuruh membuat semua kerja rumah. Seterusnya, peringkat perkembangan. Pada suatu malam, Bawang Putih bermimpi bertemu ibunya. Ibunya menyuruh Bawang Putih masuk ke hutan dan mencari pohon rindang. Pergilah hiburkan hatimu dan bersabarlah. Suatu hari nanti kau akan mendapat kebahagiaan. Seterusnya, plot perumitan. Keesokan harinya, Bawang Putih masuk ke hutan. Dia berjumpa dengan sebuah buaian. Bawang Putih bermain buaian sambil bernyanyi dengan hati yang riang. Tiba-tiba, Bawang Putih berhenti bernyanyi. Dia teringatkan kerja-kerja rumah yang sedang menantinya. Mak Kundur pasti marah jika dia lewat pulang ke rumah. Tanpa diketahui Bawang Putih, dirinya yang sedang menyanyi sambil bermain buaian diperhatikan oleh seorang putera raja. Putera raja tersebut tertarik dengan Bawang Putih dan baginda berkenan untuk memperisterikan Bawang Putih. Seterusnya, plot klimaks. Baginda masuk ke kampung bagi mencari wanita yang menjadi idaman hati baginda. Sampai di rumah Bawang Putih, Mak Kundur memberitahu baginda bahawa Bawang Merah lah yang wanita yang dicari oleh baginda. Putera raja tersebut seorang yang bijaksana. Baginda tidak mempercayai bulat-bulat, kata Mak Kundur. Sebaliknya, baginda menguji Bawang Merah terlebih dahulu. Baginda meminta Bawang Merah menyanyi sambil bermain buaian. Laju, laju, buaiku laju. Suara Bawang Merah sangat sumbang apabila menyanyi. Untuk peleraian pula, jelaslah terbukti bahawa Mak Kundur telah menipu. Baginda menjadi murka. Mak Kundur ketakutan lalu memberitahu hal yang sebenar bahawa Bawang Putihlah orang yang dicari oleh putera raja. Putera raja pun berkahwin dengan wanita idaman hatinya iaitu Bawang Putih. Mereka hidup aman bahagia. Bawang Putih tidak menderita lagi, tinggal bersama ibu dan adik tirinya. Itulah balasan Tuhan bagi orang-orang yang bersabar. Jadi itulah contoh plot yang boleh ditulis oleh anda semua. Baiklah, seterusnya dalam penulisan juga penting untuk anda beritahu siapakah watak tersebut. Watak ialah pelaku dalam sesebuah karya untuk menggerakkan cerita. Secara asasnya,
anda perlu kena pasti siapakah watak utama dan juga siapakah watak sampingan. Kemudian, watak protagonis dan juga antagonis. Protagonis merupakan watak baik. Kemudian antagonis merupakan pertentangan kepada watak baik tersebut. Senang cerita ialah watak jahat. Baik, untuk kisah bawang merah dan bawang putih juga, watak utamanya ialah satu, mestilah bawang putih, bawang merah dan seterusnya mak tiri yang jahat iaitu Mak Kundo. Jadi, siapakah protagonis dalam cerita ini? Protagonisnya ialah bawang putih, antagonisnya ialah bawang merah dan juga Mak Kundo. Seterusnya, kita juga ada watak sampingan. Siapakah watak sampingan? Putera Raja dan juga ibu kepada bawang putih yang telah meninggal dunia iaitu Mak Labu. Baik, seterusnya kita bergerak kepada pewatakan. Apakah itu pewatakan? Pewatakan ialah pelukisan tentang watak dari aspek luaran dan dalaman secara tidak langsung oleh pengarang. Pewatakan digambarkan melalui tindak tanduknya, cara berfikir, cara bercakap, rupa paras, ideologi serta gambaran perasaan seseorang watak tersebut. Jadi, apakah itu watak dalam cerita bawang merah dan bawang putih? Kita pergi satu persatu. Pertama, bawang putih. Pewatakannya ialah seorang yang baik hati, pandai membuat kerja rumah dan pandai menyanyi. Bawang merah pula bersikap pemalas, suka membuli, tidak pandai membuat kerja rumah dan tidak pandai menyanyi. Seterusnya Mak Kundo. Apakah pewatakan Mak Kundo? Pewatakan Mak Kundo ialah pemalas, suka membuli dan juga menipu. Baik, seterusnya apakah pula pewatakan Putera Raja? Suka masuk hutan untuk berburu dan seorang yang romantis kerana baginda jatuh cinta pandang pertama terhadap bawang putih. Seterusnya, pewatakan Mak Bawang Putih pula, iaitu seorang yang baik hati dan juga telah meninggal dunia. Baiklah, kita juga perlu meletakkan latar dalam karya kita, iaitu yang pertama, anda bolehlah meletakkan latar tempat. Kalau dalam cerita bawang merah bawang putih, di sebuah perkampungan, dalam hutan di mana bawang putih bermain buaian. Seterusnya, adanya latar masa atau waktu. Contohnya, masa pagi dan juga masa petang. Pagi bawang putih membuat kerja-kerja rumah dan petang mungkin bawang putih sedang bermain buaian. Jadi anda kena tentukan apakah latar masa dalam karya anda. Seterusnya, latar masyarakat. Masyarakat yang bagaimana anda ingin tampilkan dalam cerita anda. Adakah masyarakat Melayu moden, masyarakat futuristik ataupun masyarakat Melayu lama? Dan cerita bawang putih dan bawang merah ini ialah masyarakat Melayu dan juga masyarakat yang mempunyai raja. Seterusnya, kita juga ada teknik plot. Bagaimana untuk memandu anda menulis dengan baik. Apakah itu teknik plot? Teknik plot ialah cara pengarang mengembangkan plot ceritanya supaya menarik. Baik, pertama, anda boleh letakkan teknik dialog dalam tulisan anda. Dialog merupakan pertuturan antara dua watak atau lebih dalam sesuatu cerita. Melalui dialog inilah watak biasanya tergambar pendapat atau fikiran yang berkaitan dengan tema. Contoh cerita bawang merah bawang putih tadi. Hei bawang putih, pergi masak nasi cepat. Aku sudah lapar ni. Baik Mak Kundo. Jadi melalui dialog yang anda letak dalam cerita, anda tak perlu huraikan lagi. Mak Kundo menyuruh bawang putih memasak nasi. Anda hanya perlu letakkan dialog sahaja. Seterusnya, teknik imbas kembali. Teknik imbas kembali merupakan teknik pengarang mengenang semula peristiwa yang pernah dialaminya. Peristiwa itu boleh diimbas melalui pemberian pengarang atau khayalan, atau dialog, monolog luaran ataupun monolog dalaman. Contohnya, bawang putih teringat saat-saat arwah ibunya masih ada. Kalau ibu masih ada, pasti Mak Kundo tidak dapat memukul aku. Jadi, imbas kembali di sini ialah flashback yang dilakukan oleh bawang putih semasa arwah ibunya masih ada dan bawang putih bermonolog sendirian, bercakap dengan dirinya sendiri.
Seterusnya, teknik imbas muka. Teknik imbas muka merupakan cara pengarang memberikan bayangan awal atau ramalan tentang sesuatu peristiwa yang berlaku, kesan daripada aksi-aksi watak dalam cerita berkenaan. Contoh, Bawang Putih bergegas pulang ke rumah. Dia tidak boleh lama bermain buaian kerana Mak Kundo pasti akan memarahinya jika dia pulang lewat ke rumah. Jadi, imbas muka ini sesuatu yang belum berlaku. Tetapi Bawang Putih sudah dapat menjangkakan jika dia pulang lewat ke rumah, mak tirinya iaitu Mak Kundo pasti akan marah. Jadi, anda semua boleh letakkan teknik ini dalam penulisan anda. Seterusnya, teknik suspense. Teknik suspense atau ketegangan ialah peristiwa dalam cerita yang menimbulkan keadaan tanda tanya, perasaan ingin tahu dalam kalangan pembaca tentang peristiwa yang akan berlaku selanjutnya. Jadi, kalau anda letakkan teknik suspense ini, maka cerita anda tidaklah menjadi bosan dan mendata sahaja adanya unsur suspense. Contoh, Putera Raja tidak mempercayai kata Mak Kundo bulat-bulat. Baginda mahu menguji terlebih dahulu bawang merah. Jadi, pembaca yang membaca cerita tersebut tertanya-tanya, bagaimanakah Putera Raja ingin menguji bawang merah? Rupa-rupanya, Putera Raja menguji bawang merah dengan cara perlu bernyanyi di atas buaian. Seterusnya, teknik kejutan. Kejutan ialah perubahan dalam urutan peristiwa yang berlaku secara tiba-tiba tanpa diduga oleh pembaca, iaitu plot twist. Contoh plot twist dalam cerita Bawang Merah Bawang Putih. Putera Raja mempercayai kata-kata Mak Kundo. Baginda pun berkahwin dengan bawang merah dan dikurniakan dengan sepasang cahaya mata. Contoh. Tapi kalau dalam cerita rakyat sebenar, Putera Raja tidak percaya dengan kata-kata Mak Kundo dan baginda berkahwin dengan bawang putih. Seterusnya ialah anda boleh letakkan sudut pandangan dalam cerita. Siapakah yang bercerita? Di manakah posisi pengarang? Pernahkah anda tertanya-tanya soalan sebegini? Jadi, sebenarnya terdapat 3 pandangan ataupun sudut pandangan yang boleh diletakkan dalam sesuatu penceritaan. Kita pergi satu persatu. Yang pertama, sudut pandangan orang pertama, iaitu pengarang bercerita sendiri atau terlibat dalam cerita sebagai watak utama ataupun watak sampingan. Dan kebiasaannya pengarang akan menggunakan aku di dalam penulisan tersebut. Contoh, Mak Kundo meminta aku untuk menyapu halaman rumah. Jadi, kalau mengikut contoh ini, aku tersebut ialah bawang putih dan aku itu juga ialah pengarang. Seterusnya, sudut pandang orang ketiga. Pengarang bersifat sebertahu dan bebas bercerita untuk mengemukakan emosi, fikiran dan pergolakan jiwa watak yang telah ditulis. Dan biasanya menggunakan kata ganti nama dia, mereka. Contohnya, dia pergi ke hutan bermain buaian. Jadi, pengarang melihat dari sudut orang ketiga menyatakan bahawa bawang putih itu sebagai dia. Seterusnya, sudut pandangan objektif. Pengarang hanya ceritakan sesuatu yang dilihat dan didengarnya dengan cara melapor dan pembaca berpeluang membuat penilaian tersebut terhadap cerita itu sendiri. Maka, pengarang hanya menulis dan pembaca akan berfikir apa sebenarnya yang berlaku dan apakah makna di sebalik cerita tersebut. Biasanya dalam cerita penyiasatan, cerita seram dan sebagainya. Seterusnya, kita pergi kepada elemen komponen sastra. Terdapat 5 elemen yang saya ingin tekankan dalam kali ini. Iaitu yang pertama, personifikasi. Kedua, simile. Ketiga, metafora. Keempat, hiperbola. Dan yang kelima, sinkof. Pertama, personifikasi ini juga dikenal pasti sebagai perorangan ataupun peisanan. Meletakkan sifat manusia terhadap sesuatu benda. Contohnya, matahari bangkit daripada selimut gunung, benaknya mendadang sejuta persoalan. Adakah gunung mempunyai selimut? Tidak. Tetapi kita meletakkan sifat manusia kepada benda. Seterusnya, simile. Merupakan perbandingan sesuatu benda, keadaan atau suasana dengan jelas. Contohnya,
bagai kayu burut, seperti bunga yang mekar. Gadis itu kelihatan seperti bunga yang mekar. Baik, seterusnya ialah metafora, merupakan perbandingan secara terus atau langsung tanpa menggunakan kata-kata seperti bak, umpama, ibarat dan sebagainya. Contoh, samudera hampa, lautan fikiran. Hadirin sekalian, adakah anda boleh melihat dalam fikiran ini adanya lautan? Tidak. Tetapi kita letakkan metafora betapa luasnya kita berfikir dengan meletakkan lautan fikiran. Seterusnya ialah hiperbola, merupakan sejenis bahasa kiasan untuk menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan daripada maksud yang sebenar. Contoh, lautan api sanggup diharungi. Adik-adik sekalian, kalaulah api kena tangan kita sudah pun sakit. Ini kan pula ingin merentas lautan api. Jadi, itulah gaya bahasa hiperbola. Seterusnya ialah sinkof. Sinkof bermaksud penyingkatan perkataan. Contoh, apa dah jadi ni putih? Jadi di situ disingkatkan perkataan ini kepada ni. Baiklah, seterusnya sebagai kesimpulan, penulisan kreatif ini berbeza dengan penulisan bukan kreatif. Penulisan kreatif memerlukan penguasaan bahasa yang baik, menggunakan daya imajinasi yang tinggi. Setiap penulis mempunyai gaya penulisan tersendiri. Jadi, kalau adik-adik telah mempunyai gaya penulisan tersendiri, bolehlah menggunakan elemen-elemen yang telah diterangkan bagi menghasilkan karya yang terbaik dan menarik. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nurul Ain dan Cik Atira Najwa atas sesi perkongsian itu tadi. Sekarang tiba masa untuk sesi soal jawab. Jika para peserta ingin bertanya soalan, bolehlah bertanya terus kepada pembentang ataupun menulis soalan tersebut dalam ruangan chat yang disediakan. Maka saya tidak melengahkan masa. Saya akan menyerahkan sesi soal jawab ini kepada panel, pembentang ataupun penceramah. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Encik Muhammad Faiz bin Bakri selaku Tuan Moderator. Baik, terima kasih kepada Encik Muhammad Faiz bin Bakri selaku moderator kita pada hari ini. Saya Atira Najwa binti Zakaria. Dan saya Puan Ain selaku penceramah anda pada hari ini. Jadi kita akan teruskan dengan sesi soal jawab. Terlebih dahulu saya ucapkan syabas dan tahniah kepada semua peserta kerana begitu tekun mendengar, membuka kamera dan juga mencatat setiap isi ceramah kita pada hari ini. Antaranya ialah yang boleh saya ucapkan tahniah Muhammad Syahmi, Wan, Sufi Afia Azham, Putri Dahlia dan ramai lagi Puan Ain. Betul, saya ikutkan semua orang memberikan komitmen yang sangat baik sepanjang sesi berlangsung. Jadi berikan tepukan untuk diri sendirilah. Ada 300 orang dalam ceramah kita pada hari ini. Baik, jadi kita teruskan dengan sesi soal jawab. Yang pertama, sebelum tu mungkin boleh Puan Ain terangkan semula sebenarnya apakah kriteria penilaian dalam penulisan kreatif ini supaya semua pihak jelaslah. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Okey, seperti yang telah saya ulas dalam sesi perbentangan saya sebentar tadi, kita dapat 12 aspek kriteria penilaian penulisan kreatif yang anda perlu titik beratkan dalam penulisan cerita anda. Okey, saya ulang sekali lagi. Aspek yang pertama ialah berkaitan dengan tema, di mana tema itu kita katakan sebagai gagasan atau idea penulis ya.
Okey, kita akan lihat adakah cerita yang anda tulis itu mematuhi tema yang ditetapkan atau sebaliknya. Okey, jika tema tidak bertepatan dengan tema yang kita berikan iaitu perpaduan dan kesejahteraan sejagat. Yang kedua, warisan dan budaya. Dan yang ketiga, sains dan teknologi, penyertaan anda tidak akan dinilai ataupun cerita anda tidak akan dinilai lah. Maksudnya kita akan tolak penyertaan anda. Okey, itu aspek tema. Yang kedua ialah aspek latar, di mana latar melibatkan latar masa, tempat atau masyarakat, di mana kita akan lihat adakah latar berlaku sangat jelas atau sebaliknya. Okey, yang ketiga ialah watak, di mana watak merupakan pelaku atau tokoh. Kita akan lihat adakah watak yang anda terangkan itu, anda ceritakan itu digambarkan dengan jelas atau sebaliknya. Okey, untuk aspek yang kelima ialah solusi ataupun maafkan saya, untuk aspek keempat ialah masalah atau konflik, di mana kita akan lihat adakah konflik penceritaan dinyatakan dengan jelas atau sebaliknya. Okey, untuk aspek yang kelima ialah aspek solusi atau kita panggil sebagai peleraian. Okey, adakah solusi dinyatakan dengan jelas, logik dan kita mudah fahami. Okey. Untuk aspek yang keenam ialah aspek dialog. Okey, penggunaan dialog perlulah cukup untuk menghidupkan sesuatu watak. Okey, ini berbalik semula kepada teknik plot lah. Okey, untuk organisasi kita akan lihat adakah susunan cerita dikarang dengan baik oleh pengarang atau sebaliknya. Untuk aspek creativity, okey, di sini melibatkan daya creativity, okey, daya imajinasi anda semua. Okey, sejauh mana anda mampu berimajinasi dan menghasilkan creativity. Untuk yang kesembilan ialah aspek mekanis, melibatkan aspek kesalahan bahasa, di mana saya ingin menekankan di sini bahawa anda semua perlu meminimumkan kesalahan mekanis agar tidak mengganggu keseluruhan jalan cerita. Untuk aspek yang ke-10 ialah aspek sudut pandangan, iaitu melibatkan cara anda mempersembahkan cerita sama ada melalui sudut pandangan pertama, kedua atau secara objektif. Melalui aspek yang ke-9 yang kita nilai ialah 5 deria, di mana anda perlu menggunakan komponen-komponen 5 deria anda untuk menghasilkan satu penulisan yang baik. Baiklah, untuk yang terakhir yang akan dinilai, ialah aspek komponen sastra atau dikenali sebagai gaya bahasa. Di sini kita akan lihat adakah cerita anda menggunakan atau mengaplikasikan gaya bahasa seperti diksi, metafora, hyperbola, simili dan personifikasi. Okey, kita akan lihat adakah cerita yang anda hasilkan itu menggunakan atau mematuhi kriteria ke-12 kriteria yang telah ditetapkan. Okey, itu sahaja saya rasa. Baik Puan Ain, daripada awal tadi kita mendapat soalan bahawa adakah tema boleh dicampurkan dengan dua tema? Bagaimana tu? Okey, seperti yang saya dah jelaskan di bahagian tema tadi, hanya satu tema sahaja yang anda boleh gunakan untuk satu jalan cerita. Okey, maknanya kat sini anda tak boleh nak campur 2 atau 3 tema yang berbeza. Dan saya ingatkan sekali lagi, anda perlu mematuhi tema yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Baik, seterusnya bolehkah kita mengambil jalan cerita yang sedia ada seperti contoh bawang merah bawang putih yang saya paparkan tadi untuk membuat tulisan kreatif kita? Okey, ini soalan ni maksudnya kat sini walaupun saya kata berkali-kali tadi saya jelaskan yang kita perlu membaca. Membaca untuk menambah pengetahuan, kita perlu membaca karya penulis-penulis lain. Tetapi di sini tidak bermaksud kita perlu ambil atau adaptasi karya penulis lain. Apa yang anda boleh lakukan ialah apabila anda membaca, anda mendapatkan gaya bahasa ataupun plot penceritaan ataupun pengalaman daripada penulis-penulis lain. So kat sini saya nak tegaskan sekali lagi, anda tidak boleh mengambil karya lain dan melakukan proses adaptasi. Baik Puan Ain. Jadi seterusnya soalan berkaitan dengan tema lagi. Perlukah kita ikut tema bulat-bulat katanya? Okey, kalau ikutkan tadi, terima kasih. Okey, nampak ramai peserta yang sangat berminat. Okey, untuk bahagian tema, di mana tadi saya berikan 3 tema utama sahaja. Tetapi sebenarnya di dalam tema-tema ini, anda boleh
lahirkan ataupun menghuraikan beberapa atau mengembangkan beberapa tema yang lain yang saya jelaskan tadi. Kalau kita lihat contoh tadi, kita bagi perpaduan dan kesejahteraan sejagat. Antara tema yang anda boleh huraikan ialah berkaitan dengan kesihatan. Okey. So kat situ maksudnya ada banyak tema-tema yang lain yang anda boleh kembangkan dari tiga tema yang kita berikan. Jadi contoh kalau saya nak buat tentang COVID-19 dalam tema kesejahteraan sejagat itulah ya? Betul. Tak ada masalah. Itu mungkin di bawah kesihatan lah. Ataupun kita sekarang banyak tema norma baharu sekarang kan. So kita boleh gunakan dia di bawah tema perpaduan dan kesejahteraan sejagat. Dan kemudian peserta yang bernama Sarah tanya, adakah terdapat limit perkataan ataupun batasan perkataan? Okey, ini berbalik kepada 3 komponen utama yang kita tegaskan di sini dari aspek tema, kategori dan jumlah patah perkataan. Okey, saya nak ingatkan sekali lagi bahawa setiap kategori mempunyai jumlah perkataan yang dihadkan. Okey, oleh itu anda semua selaku peserta perlu mematuhi jumlah perkataan yang ditetapkan. Okey, kalau ikutkan di sini kategori untuk sekolah rendah ialah 250 sehingga 350 patah perkataan. Untuk sekolah menengah 350 hingga 500 patah perkataan, dan kategori pengajian tinggi di sini melibatkan pelajar IPTA, IPTS, politeknik, college community, IKBN, matrikulasi, pra-universiti. Semua peringkat pengajian tinggi boleh menyertai pertandingan ini. Okey, bilangan perkataan yang ditetapkan ialah 500 sehingga 750 patah perkataan. Okey, saya nak simpulkan dekat sini, anda wajib mematuhi bilangan perkataan yang dihadkan kerana sekiranya cerita anda melebihi bilangan perkataan, kami tidak akan meneruskan pembacaan. Okey, kita akan stop ataupun berhenti sekadar limit patah perkataan yang kita berikan. Okey, baik. Seterusnya saya rasa saya tengok soalan seterusnya, berkaitan dengan bagaimana nak buat plot climax. Saya rasa ni soalan itu sesuai untuk Cik Atirah lah. Okey, Cik Atirah boleh jawab Okey, saya terangkan sebelum ini tentang binaan plot, iaitu kita ada permulaan, perkembangan, perumitan, climax dan juga peleraian. Jadi selaku penulis yang baru ingin menulis, jadi anda bolehlah mengikut plot ini. Dan ada juga diletakkan dalam kriteria permakahan untuk peleraian dan sebagainya. Dan soalan bagaimana nak buat climax tersebut, climax ialah kemuncak kepada sesebuah cerita. Jadi anda sendiri perlu rangka dan bina plot anda masing-masing, kemudian letakkan dalam penulisan tersebut. Jadi idea masing-masing. Jadi kita pergi kepada soalan seterusnya. Saya rasa ada soalan untuk Cik Atirah. Adakah penggunaan dialog perlu dalam penulisan kreatif? Ya, perlu. Penggunaan dialog perlu digunakan dalam penulisan kreatif kerana ingin menyampaikan maksud daripada penulis tersebut dengan lebih jelaslah. Dan dalam kriteria penilaian juga, sekiranya anda fokus pada awal tadi, kita ada masukkan kriteria dialog untuk permakahan. Jadi anda perlu masukkan. Jadi fine lagi? Saya tengok di sini ada dikatakan dalam penulisan dialog, contohnya karakter itu sedang bercakap, bolehkah kita menggunakan bahasa lain? Saya rasa pelajar yang tanya mungkin dia masukkan sama ada kita menggunakan cakap pindah atau cakap ajuk dalam penggunaan dialog. So macam mana tu Cik Atirah? Boleh. Tetapi tidaklah tidak boleh menyalahi hukum tata bahasa dan juga dari aspek sintaksi dan sebagainya lah. Tapi kalau ingin buat cakap ajuk, cakap pindah tu boleh, tak ada masalah. Dan seterusnya soalan Izzah Husna. Kat sini maksudnya bahasa lain tu mungkin bahasa Inggeris ke? Cik Atirah boleh ke kalau kita campur adukkan? Tidak boleh, sebab kalau kategori bahasa Melayu perlu gunakan bahasa Melayu, kategori bahasa Inggeris perlu gunakan bahasa Inggeris. Tapi saya nak tekankan dekat sini, bagusnya soalan Kristina ni, kalau kita nak mengaspirasi, melahirkan mungkin dari segi kelainan cara kita utarakan dialog tu, kita boleh guna tadi teknik yang saya ajar tu. Bagaimana kita nak gunakan 5 deria dan kita boleh guna teknik show dan don't tell tu. Ya, so akan nampak kat situ lebih menarik sebenarnya. Baik, soalan seterusnya daripada Izzah Husna. Digital storybook ni sebenarnya dalam bentuk komik atau novel? Mungkin Puan Ain boleh huraikan.
Okey, sebenarnya pertandingan ini merupakan pertandingan storybook. Kita tidaklah sampai ke tahap untuk menghasilkan sebuah komik atau novel kerana bilangan patah perkataan komik dan novel itu berbeza ya. Okey, tak apa. Saya rasa soalan ini ialah lebih kepada aspek teknikal. Mungkin akan dapat diajukan dalam sesi bengkel seterusnya melibatkan aspek teknikal ya. Kita ada 10 lagi bengkel. Betul. Tapi kalau secara kesimpulan saya boleh kata bahawa bilangan patah perkataan yang kita tetapkan ini tidaklah sehingga mampu menghasilkan komik atau novel. Baik, seterusnya soalan daripada Ahmad Najmi, bolehkah kita mengambil beberapa isi cerita daripada orang lain dan terapkan untuk penulisan kita? Ini saya rasa samalah ya. Kita tak boleh adaptasi ya. Kita boleh baca karya orang lain untuk dapatkan idea. Tetapi idea itu kita kembangkan kerana idea itu contoh macam kata idea cerita mengenai tadi kata pandemik kan. Itu jelah idea. Tetapi kita kembangkan mengikut gaya penulisan kita sendiri. Okey? Baik, seterusnya soalan, adakah gambar situasi perlu dilukis? Yang ini pun berkenaan dengan teknikal lah, Betul lah. yang akan dijawab dalam sesi bengkel selepas ini. Kemudian bagaimanakah juri menilai? Ini Puan Ain yang diterangkan pada awal tadi tentang kriteria penilaian. Saya harap semua ambil maklum lah. Okey, ini berbalik semula kepada soalan tema lah yang anda perlu patuhi. Okey, kalau tidak menepati, mohon maaf. Okay, kami tidak akan menilai karya anda. Baik, jadi Puan Ain, saya rasa itu sajalah soalan kita untuk hari ini. Sekejap Ada lagi? Okey. 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 Okey, sehingga situ sajalah saya rasa, okey? Baik, jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta yang telah mengambil bahagian dalam bengkel pada hari ini. Sekiranya anda masih mempunyai sebarang persoalan, pertanyaan ataupun keraguan, maka bolehlah diajukan dalam grup Telegram yang telah disediakan, ataupun kalaulah soalan itu berkenaan dengan aspek teknikal, anda boleh ajukan dalam sesi bengkel yang seterusnya. Okey, itu saja. Tapi saya tertarik untuk satu tema sains dan teknologi tu. Dia kata boleh tak nak tulis penceritaan masa depan. Okey, ini memang tema yang kita rasa sangat terkini lah. Okey, so tak ada masalah. Boleh, kita boleh buat di bawah tema sains dan teknologi. Okey, saya serahkan kepada moderator kita. Terima kasih. Terima kasih. Begitulah tadi sesi soal jawab yang telah dikendalikan oleh barisan penceramah kita tadi. Terima kasih diucapkan kepada Cik Nur Atira Najwa binti Zakaria dan juga Puan Nurul Ain binti Alizuddin atas soal jawab itu tadi. Tiba masa untuk slot mengisi borang kehadiran. Maka saya meminta semua peserta mengisi borang kehadiran dengan mengimbas kod QR. Sila isi borang tersebut sebelum sesi pada hari ini berakhir. Saya akan memberi anda beberapa saat untuk mengimbas kod QR tersebut. Dipersilakan untuk mengimbas kod QR untuk sesi borang kehadiran. Dipersilakan.
Adakah anda telah selesai mengisi borang kehadiran? Saya fikir anda telah selesai mengisi borang kehadiran. Jadi, sebelum kita mengakhiri sesi pada hari ini, saya ingin mengingatkan anda berkaitan bengkel yang akan diadakan pada 20 Mac 2021 iaitu pada hari Sabtu minggu hadapan. Bengkel tersebut bertajuk Getting to Know Pages for Creative Writing yang akan disampaikan oleh Dr. Hasanah Abdul Hafiz. Bengkel akan bermula pada pukul 2.30 petang hingga 4 petang. Jadi jangan lepaskan peluang ini dan jangan lupa mengemaskini aplikasi Pages di iPad anda. Baik, tiba sesi fotografi. Justru saya minta saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan untuk membuka kamera anda. Saya memohon kerjasama anda dalam masa 10 saat untuk membuka kamera anda agar kita dapat merakam kenangan bagi bengkel pada hari ini. Dipersilakan. Okay, Tuan Moderator mungkin boleh stop sharing untuk kita dapatkan full view. Masing-masing dah senyum tu. Stop sharing first, kemudian baru dia akan paparkan full view kat saya. Right, thank you. Oh, ramai hari ni, meriah. Okay, Alhamdulillah. Okay, ready Cikgu ambil dulu untuk first page dulu. Okay, smile please. 3, 2, 1. Nice. Okay, second page. Satu page ada lebih kurang dalam 25-30 ni. Smile, 3, 2, 1. Third page. Okay, smile. Wah, meriah hari ni. Okay, 3, 2, 1. Okay, then another page. Yang belakang-belakang ni jarang dia buka webcam ni. Alright, smile. 3, 2, 1. Okay, next. Okay, another next. Okay, kita ada 300. Sekarang dia ada 200 lebih lah, 300. Tadi ada 300 lebih tadi. Sekejap. Okey, cikgu ambil sebenarnya yang muka depan sekali. Baru ada moderator. Tadi tak ada gambar tuan presenter dengan moderator tadi. Okey, smart. 3, 2, 1. Nice. Okey, sekali lagi thumb up last. Okey, page 1, page 2, page 3 biasanya ada. Okey, thank you. Last thumb up. 3, 2, 1. Nice. Thank you semua. Terima kasih. InsyaAllah kita keep in touch dalam group Okay, saya serahkan semula kepada tuan moderator. Okay, kembali kepada tuan moderator. Silakan. Terima kasih kepada dua penceramah kita yang telah mengendalikan ceramah pada hari ini dan juga dalam sesi soal jawab. Saya juga ingin mengambil peluang untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana sudi bersama-sama dengan kami untuk mengikuti bengkel penulisan kreatif Jejak Penulis Muda. Jumpa lagi pada kursus pada minggu hadapan, Sabtu 20 Mac 2021 di bengkel ketiga semula. Jadi kalau tidak ada apa-apa, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalam dan sekian, terima kasih dan kita jumpa lagi. Terima kasih. Okay, thank you all. Bye-bye. Jumpa next week. Terima kasih.
Sama. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Arigato. Arigatou gozaimasu. Tengok ni. Apa